Hadir kita ke dalam sebuah majlis yang amat-amat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah SWT mengurniakan bagi diri kita kemanisan dalam ibadah, serta menjadikan kita insan yang bertakwa, memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan yang mengikuti Nabi SAW sehinggalah hari kiamat. Juga yang saya kasihi, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, serta musik pada Masjid Ibn Abbas Al-Jatong kuasanya, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, haji-haji, hajah-hajah yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kembali tafsir surah Al-Baqarah pada ayat ke-61. Sebelum itu marilah sama-sama kita bacanya, semoga mendapat keberkatan daripada Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar ataupun sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhan kamu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dari mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang adas ataupun dal, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukarkan sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik?
turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya, dan mereka pula membunuh nabi-nabi yang tidak ada alasan yang benar, dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sekali lagi tazkir ataupun peringatan dari Allah, bila mana Allah memulakan dengan perkataan wa'id. Id itu adalah tazkir dan kenangkanlah. Jadi sebelum ini kita telah baca banyak ayat yang dimulakan dengan perkataan id ataupun wa'id dan kenangkanlah. Makanya ini merupakan sebahagian lagi di antara perkara yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana ini adalah peringatan kepada siapa? Kepada Bani Israel di atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada mereka. Dan juga disebutkan sebagai kita yang juga membacakan Al-Quran ini menjadi ibrah bagi diri kita dan juga peringatan bagi diri kita, supaya mengambil kisah ini dan menjadikan kisah ini sebagai perkara yang kita sentiasa awasi di dalam kehidupan kita. Makanya disebutkan bahawa ketika mana kaum Bani Israel, bila mana kita baca pada ayat yang sebelum ini, ayat ke-57, sebelum berlakunya ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmatnya telah memberikan kepada kaum Bani Israel itu dengan kelebihan yang mana tidak diberikan kepada mana-mana kaum yang lain. Pada ayat yang ke-57 kita telah membacakan sebelum itu bagaimana Allah SWT menyebutkan wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dan semalam Ustaz Jamiluddin telah pun menceritakan ayat yang sebelum ini, ayat ke-60, bagaimana adanya iaitu bila mana Nabi Musa diperintahkan untuk memukul batu, maka keluarlah disebutkan mata air daripada 12 kawasan kepada mana disebutkan 12 keturunan Bani Israel. Maka nak sebut kata ini adalah sekali lagi selepas mana mereka mendapat nikmat dari Allah SWT, bila mana mereka tidak mahu mengikut perintah Allah untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Pada sebelum ni kita cerita, dan kemudian Allah telah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Dan pada ketika 40 tahun itu, walaupun mereka melakukan keingkaran, tetapi walaupun mereka disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan sebelum ini dalam surah Al-Maidah ayat 26 yang kita dah baca, yang sebut kata yatihuna fil ard. Allah SWT telah menyebabkan mereka ini sesat di padang pasir itu. Dan mereka ini berada dalam keadaan tidak tahu nak pergi mana. Nak pergi sini pun tak boleh, nak pergi sana pun tak boleh. Jadi tak ada tempat pada mereka. Nak balik kampung asal pun tak boleh. Jadi walaupun mereka ini diberikan azab sedemikian sebagai peringatan supaya mereka kembali pada Allah Subhanahu Taala, akan tetapi walaupun begitu masih Allah SWT kurniakan nikmat-nikmat, iaitu Allah berikan manna wassalwa, yang mana cukup hebat makanan yang turun daripada langit Allah Subhanahu Taala, iaitu kita telah bincang sebelum ini, man dengan salwa. Dan kemudian bila mana mereka dah dapat nikmat ni, apa mereka sebut? Mereka sebut minta kepada Nabi Musa supaya supaya bawakan kami makanan-makanan yang biasa kami makan. Yang inilah yang disebutkan di dalam ayat ni. Menjadi keadaan seperti lucu kita dengarnya. Kenapa? Bayangkan seorang yang mendapat makanan yang cukup indah, cukup hebat, tetapi minta makanan yang biasa-biasa saja. Jadi ini adalah satu perkara yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Bukan makanan itu, tetapi sifat dan sikap mereka itu, yang disebutkan tidak bersyukur, dan disebutkan mereka ini tidak ada sifat qanaah. Yang inilah yang Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, supaya sentiasa berada dalam jiwa dan sifat kita dua sifat ni, sifat syukur dan sifat qanaah, iaitu sifat berterima kasih dengan Allah Subhanahu Taala dengan
Terima kasih itu tandanya kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, qanaah tu tandanya kita merasakan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dengan itulah disebutkan sifat yang diajarkan kepada Nabi SAW, kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita semua. Baik. Jadi kita pergi kepada tafsirnya. Makanya kita lihat kembali betapa Allah ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di sini menunjukkan sifat pemurahnya Allah SWT. Walaupun seorang hamba tu buat benda, maknanya melanggar perintah Allah SWT, melanggar pula perintah Rasulnya, dan waktu itu juga masih lagi Allah ini Ar-Rahman. Masih itu Allah itu Maha Pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pemurah mana pun, mana-mana makhluk Allah tidak sepemurah Allah, kerana Allah ini Maha Pemurah, Ar-Rahman. Dan Allah itu juga Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nak sebut kata, kalau seorang ibu lah dia lahir anak dia, mana ada ibu yang tak sayang anak? Mesti sayang sungguh-sungguh. Tapi sayangnya ibu itu kepada anaknya tidak dapat melawan menandingi sayangnya Allah kepada anaknya itu, kepada seseorang. Makanya oleh sebab demikian, kita kena ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita berbanding siapa-siapa saja menyayangi kita. Maka oleh sebab demikian, cintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah sebut dalam Quran, orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu cinta mereka kepada Allah teramat-amat sangat. Syadda maknanya teramat sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara bukti dan sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sayangnya Allah kepada hambanya, walaupun hambanya melakukan perkara yang tidak taat, tetap Allah beri rezeki kepadanya. Walaupun hamba ni mungkin kufur kepada nikmatnya, tetap Allah bagi nikmat, tetap Allah bagi rezeki kepadanya, menjaga dirinya. Supaya apa? Supaya dia diberi peluang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dia disebutkan sebagai Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Maha Pemurah Allah dan Maha Sayangnya Allah. Walaupun kita buat kesilapan setiap hari, kita istighfar pada Allah, kita buat lagi, kadang-kadang tu kesilapan tu berlaku, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak tarik pun nikmat tu, nikmat kehidupan kita antaranya. Mungkin ditarik sebahagian supaya kita kembali kepada dia, tapi Allah masih lagi beri kita nikmat dengan kehidupan dan sebagainya. Iaitulah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan itu kita sentiasa mengingati akan kasihnya dan kita berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya disebutkan kembali kepada ayat ini, Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahawa kaum Bani Israel, mereka ni menolak semua iaitu yang diberikan Allah, yang terbaik itu, al-malna was-salwa itu, dan tidak tahan dengannya, merasa jemu, lalu menyebutkan gaya hidup yang mereka suka. Jadi Allah bagi baik dah, tapi nak yang macam ni. Jadi begitulah nak sebut kata. Dan mereka ni kata bahawa mereka suka sebahagian daripada makanan-makanan ni, dan makanan ni diminta supaya ditumbuhkan kepada mereka. Dan mereka ni disebutkan tidak bersabar dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ibn Kathir juga menyebutkan pada ayat ini bahawa mereka ni makan, mereka ni bila mana sesat di padang pasir, mereka tak ada makanan lain kecuali manna wassalwa. Manna itu kita pernah sebut bagaimana banyak pendapat, di antaranya dia seperti madu, yang turun di tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi mereka hanya kutip dan makan sahaja. Dan ada sebut, sebagai ulama sebut banyak lagi. Yang penting manna ini adalah makanan yang tak perlu nak usaha untuk nak dapatkannya. Dan di antaranya adalah, maksudnya dia adalah juga minuman. Yang seterusnya salwa ni adalah burung, daging burung, yang kita pernah bicara sebelum ni pada ayat yang sebelum ni. Jadi kedua-dua makanan ni turun dari langit dan dipersembah pada mereka ni, mudah saja dapat dan makan. Tapi atas sifat tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang ada, maka mereka minta, disebutkan Imam Ibn Kathir bahawa mereka bosan dan merasa jemu dengan makanan yang mereka makan setiap hari itu. Jadi nak tukar kepada lain yang teringat pula yang dulu-dulu pernah makan tu. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahawa
kaum Bani Israel ni, dia telah pun berada di tempat yang disebut tempat yang baik, walaupun mereka melakukan perkara dan Allah SWT perkara yang menzalimi diri mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun maknanya menyebabkan mereka sesat sebagai azab kepada mereka. Tapi mereka ni sebenarnya duduk pada tempat yang baik. Bila mana kita baca sebelum ayat ni, sebelum ini pernah kita bacakan bagaimana mereka ni disebutkan pada ayat ke-57, mereka juga dinaungi oleh awan. Mereka dapat sejuk duduk di, walaupun duduk padang pasir tapi sejuk. Dan disebutkan mereka ni dapat udara yang baik, tak ada penyakit. Dan kemudian disebutkan mereka dapat makanan yang cukup lazat dan hebat daripada Allah Subhanahu Taala. Dan di antara juga dapat air daripada mata air. Semuanya hebat Allah Subhanahu Taala bagi kepada mereka. Tapi tetap mereka tak kembali pada Allah Subhanahu Taala. Makanya kita sebutkan apakah sebenar permintaan mereka. Dan kita dengar salah satu permintaan. Dia minta pada Nabi Musa supaya doa pada Allah. Sebelum ni minta dah doa pada Allah supaya turun makanan. Maka turun makanan di langit. Dan lepas pada tu dah boring, dia minta ke Nabi Musa, minta pada Allah sekali lagi supaya dapatkan makanan-makanan ini. Apa dia? Yang pertama disebut iaitu yang tumbuh daripada tanah, baqliha. Baqliha, baql. Yang tu pertama. Ha tu daripada tanah. Yang pertama sekali disebut sebagai sayur-sayuran. Jadi pelbagai jenis sayur-sayuran. Dia nak ada balik sayur. Kemudian kithaiha, timun-timun. Jadi yang seterusnya saya terus skip sekejap fumiha, sebab fumiha ada beberapa pandangan ulama. Adasiha, dan kacang-kacang adas, ataupun di sini tulis macam kacang dal. Jadi ada beberapa pendapat lah, tapi kacang-kacang gitu. Dan basaliha, basal, bawang merah. Jadi pada fumiha ada terdapat berapa pendapat ulama. Antaranya pendapat ulama iaitu pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyatakan bahawa fumiha itu fum ataupun disebut sebagai thaum. Sebenarnya huruf tha boleh juga di pendapat sedemikian, dia kata, dan fumiha itu bermaksud thaum iaitu bawang putih. Jadi mereka minta bawang merah, bawang putih. Kemudian Ibnu Mas'ud pun setuju demikian pendapatnya, iaitu bawang putih. Dan Imam Bukhari kata lain pula. Mutaakhirin, ulama-ulama yang selepas pada itu, dia kata kemungkinan fumiha itu juga adalah biji-bijian, biji-bijian, bijirin dan sebagainya. Dan antaranya Qatadah pun menyebut, ni ulama zaman tabi'in, dia kata mungkin dia adalah biji-bijian yang boleh dibuat roti seperti gandum dan sebagainya. Jadi mereka minta pada Allah sayur, timun, kemudian minta kacang adas, minta bawang merah, bawang putih. Ini adalah sebahagian permintaan mereka. Makanya permintaan ini, bila mana mereka minta pada Allah, pada Nabi Musa, minta supaya minta pada Allah tumbuhkan pada kami, yang memang tak boleh tumbuh tuan, padang pasir. Maka Nabi Musa pun kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Kamu ni minta ke kepada, adakah kamu minta supaya, bila Nabi Musa kata atastabdilu, itu bermaksud hal, bermaksud adakah kamu ni nak tukarkan benda yang adna, benda yang rendah martabat ni, benda yang rendah dan maknanya daripada apa, billadhi huwa khair, daripada benda yang baik dah Allah bagi pada kamu. Maksudnya apa? Nabi Musa ni dia memberi teguran yang keras pada mereka ni. Kamu ni dah dapat benda elok-elok, nak benda yang tak elok pula. Ni sebut sifat mereka ni yang tak boleh kita ada pun dalam diri kita. Nak sebut kata Allah sebut satu persatu apa yang mereka minta, dan kita merasa lucu dengan permintaan mereka ni. Macam kita lah, contoh dapat makan chicken chop stick di hotel sebagainya, tak nak makan lah, boring kata, nak makan cencalo, belacan sebagainya. Macam tu, dengar tu lawak lah. Dengar tu macam tak kena. Kerana apa? Sepatut seorang tu bila dapat lebih baik kena bersyukur pada Allah SWT. Yang rendah tu pun kena bersyukur dah. Jadi nak sebut kata sifat ini sifat yang tercela, sehingga kan Nabi Musa merasa marah pada mereka ni. Bila mana Nabi Musa juga pernah sebut di dalam waktu lain dan juga di dalam surah lain, antaranya surah Saf.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Nabi Musa pernah sebut pada kaum dia. Wa idh qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa kepada kaumnya, lima tu'dzunani, kenapa kau ni menyakitkan aku? Jadi sebenarnya mereka ni saja nak menyakitkan rasul mereka dan memperolok-olokkan, seperti mana kita baca pada ayat sebelum ni. Allah suruh masuk ke depan, dia masuk ke belakang. Jadi ni tanda-tanda sifat karakter yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya permintaan mereka yang mana ingin tukarkan benda yang baik kepada yang buruk, maka permintaan itu adalah permintaan yang sangat-sangat maknanya dimarahi oleh rasul mereka. Bahkan maknanya disebutkan sebagai permintaan yang dimurkai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan, bagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain, bila mana Nabi Musa tanya macam tu, kamu ni nak tukar ke benda yang tak elok daripada benda elok, nak tukar benda tak elok? Kamu nak buat macam tu ke? Jadi mereka ni tak ada seorang pun tukar. Mereka kata apa? Mereka kata, ya memang nak macam tu pun, tak nak dah boring dah makan benda ni. Jadi sebabkan itu Nabi Musa pun dalam keadaan teguran keras dan berasa kemarahan. Dia pun sebut kata apa? Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Kamu masuklah ke dalam Misran, Mesr. Jadi di sini ada beberapa pendapat. Pertama, ihbitu adalah seakan arahan yang menyuruh, dah kamu ni kalau tak mau syukur pada Allah, kamu pergilah, kata Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa dia kata ihbitu Misran? Misran ini ada beberapa pendapat. Antaranya pertama, Sayyidina Ibn Abbas kata Misran ni adalah sebuah kota, dan disebutkan bahawa dalam Ibn Kathir juga dia kata bahawa yang mana makanan mereka minta tu, nak sebut kata betapa banyaknya Allah buat di atas muka bumi ini dan mudah sangat nak dapat. Makanya masuklah kamu mana-mana kota ini, kamu akan dapat benda tu. Kamu ni tak nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga disebut oleh Imam Tabari bahawa Misran itu maksudnya adalah negara yang sebelum ini mereka telah pergi daripadanya, itu Mesir, negara Mesir yang Fir'aun berada di dalamnya. Apa pun nak beritahu bahawa Nabi Musa kata, kamu ni pergilah, kamu tak nak syukur pada Allah, kamu pergi. Makanya ini adalah satu disebutkan sebagai sifat yang perlu kita semua sama-sama tafakur dan tadabbur supaya kita tak jadi dalam golongan ni. Maka disebutkan lepas pada itu, mereka ini mengingkari dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap berasakan bahawa makanan diberikan Allah itu manfaatnya, maknanya diri mereka tak rasa sedap dengan makanan tu, sedangkan makanan itu sangat-sangat bermanfaat. Sebelum ni kita ceritakan bagaimana manna ini Nabi pernah sebut al-kam'ah itu minal manna. Al-kam'ah sebuah makanan yang harganya mahal, yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit mata. Dan disebutkan juga oleh Imam Zahabi sebagai makanan mereka makan tu, manna salwa tu, bila makan maka mereka ni hilang daripada penyakit-penyakit. Nak sebut betapa hebatnya diberikan oleh Allah SWT, tapi tetap nak benda yang begitu. Maka inilah sebab kena diperhatikan. Sifat syukur dan qanaah ini adalah perkara yang utama diajar oleh Nabi SAW di dalam agama. Di antaranya, kita buka sekejap tuan-tuan, muka surat 1088 surah As-Sajdah. Masa sekarang singkat tuan-tuan. Baik, 1088. Saya cuba habiskan insya-Allah dalam beberapa minit lagi. Baik, dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, kerana apa sifat syukur ni amat hebat, kerana tak ramai orang yang ada sifat ni. Sifat ini disebut Allah dalam Quran terlalu banyak, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah sebut bahawa Allah ciptakan manusia ni, menyempurnakan kejadiannya, meniupkan rohnya, kemudian menjadikan pendengarannya, penglihatannya, menjadikan hati dan akal fikirannya, dan supaya mereka ni ingat pada Allah. Tetapi Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memuji sifat orang yang bersyukur ni. Dan oleh sebab demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qalilan ma tashkurun. Makanya Allah nak suruh kita kembali menjadi orang yang begini.
orang yang sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, tuan-tuan nanti boleh buka, boleh ambil nota dulu. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah SWT sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Allah kata, kalau kamu syukur, kalau siapa nak buka boleh buka 596. Muka surah Ibrahim ayat 7. Tadi nak sebut golongan syukur ni sebenarnya sikit. Di kalangan manusia, di kalangan orang yang beriman pun, yang bersyukur itu satu golongan yang sikit. Allah sebut dalam Quran. Dan kelebihan bagi orang bersyukur ni amat besar di sisi Allah SWT. Allah sebut dalam surah Ibrahim 596, la in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang biasa kita dengar dan selalu kita dibacakan dengan ayat ni. 556 ni Allah SWT sebut, kalau kamu syukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah bagi kamu nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu. Oleh sebab demikian, Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi sebut, orang yang bersyukur ni adalah sebuah kategori manusia yang amat hebat, yang disebutkan sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz maksudnya yang menjaga apa? Menjaga nikmat Allah SWT. Maka kalau seorang tu syukur dengan apa yang diberikan, syukur ini pertama dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah kata-kata yang terbaik untuk syukur pada Allah. Dan yang kedua, perlu direalisasikan dengan ketaatan kepada Allah SWT, dengan mempermantapkan segala yang wajib. Contohnya salat. Tanda seorang itu syukur adalah dia menyempurnakan salat di awal waktunya. Bila Nabi SAW pernah ditanya sahabat, apakah yang paling utama dalam agama? Nabi sebut, as-salatu ala waqtiha. Salat kamu di awal-awal waktu itu. Itulah perkara yang terbaik dalam agama. Yang itulah tanda sifat syukur seseorang. Dan Allah juga sebut pada Quran tempat yang lain, fastabiqul khairat, kamu mensegerakan melakukan amal ibadah. Terfikir nak buat baik, segerakan, buat terus dengan usaha. Dan dengan itulah Allah SWT akan kurniakan, la in syakartum la azidannakum. Kamu buat dengan segera, kamu buat ketaatan pada aku dengan sebaik mungkin, dengan kamu mempermantapkan kewajipan yang aku telah suruh pada kamu, mensegerakannya, dan kamu juga berusaha melakukan sunnah-sunnah ittiba' daripada Rasul yang telah aku utuskan, itu Nabi SAW, sunnah-sunnah yang kamu buat, makanya dengan itu kamu akan dikurniakan la azidannakum. Bukan saja aku akan maintain nikmat itu, tetapi juga aku akan tambah. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi kata, orang syukur ni adalah Al-Hafiz, orang yang menyimpan ataupun menjaga nikmat Allah Subhanahu Taala. Makanya dia kata nikmat itu akan terus berada padanya dan tidak akan hilang daripadanya, bahkan akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi seorang tu kena faham bahawa nikmat itu tidak semestinya duit, tidak semestinya harta dan sebagainya. Nikmat itu juga adalah kesihatan tubuh badan. Nikmat yang besar, paling besar apa dia? Nikmat iman wal Islam. Jadi kalau Allah bagi itu, sebenarnya itulah tanda Allah Subhanahu Taala sangat cinta pada kita. Nikmat kita merasa seronok untuk duduk di rumah-rumah Allah. Sehingga Nabi kata, inilah golongan yang mendapat naungan di akhirat nanti. Golongan yang selalu hatinya tertaut di masjid Allah Subhanahu Taala. Bahkan itu adalah nikmat. Antara nikmatnya Nabi kata, bila mana Allah Subhanahu Taala suka kepada seorang, may yuridillahu bihi khair, Allah sayang pada orang itu, yufaqihu fid din, Allah akan bagi dia rasa faham agama ni. Allah akan bagi kefahaman yang orang lain tak dapat faham macam tu. Allah buka mata hati dia, dan Allah dudukkan dia pada jalan yang lurus. Itu di antara rezeki-rezeki. Dan antara rezeki lain, Allah kurniakan anak soleh, wa waladun soleh yad'u lahu, anak soleh ni mendoakan pula kita. Itu rezeki yang Allah berikan. Bukan mestinya harta, wang ringgit, ataupun disebutkan fizikal yang kita anggap itu adalah rezeki. Bukan itu sahaja makanan yang Allah berikan dan semua nikmat-nikmat yang lain. Maka saya sambung sikit tuan-tuan dirahmati Allah, dalam menjadi orang yang bersyukur dan menjadi, Nabi juga mengajar kita untuk sifat qanaah. Sifat qanaah ni, apa dia sifat qanaah? Nabi kata bahawa sifat ini sifat yang amat hebat. Bila Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah orang yang ghina, orang yang kaya itu mereka yang mempunyai banyak harta, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Dia kata bukanlah orang yang kaya ini orang yang ada banyak harta dan sebagainya,
Tetapi Nabi kata walakin ghinan nafs, iaitu mereka yang kaya ini adalah bila mana hatinya merasa cukup dengan apa yang dia ada di hadapan mata yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka itulah pengajaran dari ayat ini, bagaimana Allah SWT selepas pada mereka tak mau bersyukur pada Allah. Sambungan ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tengok pada surah Baqarah tadi, bila mana mereka ini tak nak syukur pada Allah, tak nak rasa cukup dengan apa pemberian yang diberikan oleh Allah, makanya mereka pula tak nak kembali bila mana diingatkan oleh Nabi Musa. Makanya Allah SWT pun sebut waduribat alaihimudz dhillah wal maskanah. Mereka ini telah diberikan penyiksaan, iaitu mereka ini mendapat kehinaan dan kepapaan. Mereka dapat kemiskinan, mereka dapat kehinaan, dan hina itu sampai sekarang, tuan-tuan. Nak sebut kerana nikmat demi nikmat kamu tak nak syukur lagi. Makanya sebab tu pada tafsir ini, tuan-tuan tengok di bawah tu, ditulis kat situ jelasnya kemurkaan Allah yang menimpa orang Yahudi itu menjadikan mereka sentiasa dibenci. Bukan orang Islam je benci sifat mereka, orang lain pun benci, tuan-tuan. Nak sebut sebelum ni berlaku pembunuhan kat atas orang Yahudi kerana benci mereka, bencinya orang lain pada mereka. Dan Allah datangkan kebencian ni pada hati-hati manusia kerana mereka tamak, mereka dengki, mereka hasad, mereka khianat, dan mereka menceroboh. Maknanya mereka ni tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mempermain-mainkan apa yang telah Allah kurniakan pada mereka. Dan yang untuk yang akhir sekali nak sebut, kata bahawa bila mana selepas pada itu mereka kufur akan peringatan dan ayat Allah SWT yang datang pada Rasul mereka, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan mereka juga Allah SWT tambah pada akhir ayat itu disebutkan bahawa wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka bunuh rasul-rasul mereka. Datang peringatan, bunuh. Bukan setakat menyakiti, bunuh terus. Antaranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni telah menegur mereka ni, kaum Bani Israel, kerana mereka ni tak nak sembah Allah Subhanahu Taala, dah mula lupa pada Allah. Maka mereka lari kejar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni akhir masuk dalam sebuah pohon dan dipotong. Ada sebut riwayat ni Israiliyat, wallahu taala alam. Tapi walau bagaimanapun Nabi Zakaria telah dibunuh oleh mereka, dipotong pokok sehingga meninggal. Wafatnya Nabi Zakaria. Nabi Yahya pun sama, anak pada Nabi Zakaria. Mereka ni Nabi Yahya tegur pemimpin Israel pada ketika itu supaya kamu jangan kahwin dengan anak kamu sendiri. Disebut anak tiri dia. Jadi Nabi Zakaria tebuk macam tu, dia tangkap kemudian dipenggal dalam penjara. Nak sebut kata mereka bunuh rasul-rasul mereka kerana tak nak mengikut, kerana masa bosan dan jemu, kerana merasakan tak nak terima perintah Allah SWT ini, tak bersyukur, tidak ada qanaah, maka Allah SWT menjadikan mereka semikian. Dan untuk akhir sekali saya nak juga menyebutkan sebuah hadis daripada riwayat Muslim, dan hadis ini boleh kita sama-sama amalkan supaya tidak kita menjadi seperti mereka, yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebuah doa yang cukup baik untuk diamalkan, iaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya ulang, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi al-huda maksudnya, ya Allah, minta pada Allah supaya Allah kurniakan petunjuk duduk pada jalan yang benar. Yang kedua, wat tuqa, ya Allah, kami mohon padamu supaya kau berikan pada kami ketakwaan. Takwa itu hadiah. Dan wal afaf, minta pada Allah supaya Allah beri sifat afaf. Imam Nawawi kata apa afaf ni? Afaf ni adalah sifat yang mampu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram dan perkara yang Allah murka. Afaf ni sifat yang baik, yang mampu dengan sifat itu kita mampu lawan diri kita supaya tak buat benda yang Allah murka. Dan wal ghina, ghina datang pada hadis yang tadi Nabi sebut. Ghina tadi bukan ghina itu kaya dengan harta, tapi ghina itu merasa cukup dengan apa pemberian diberikan oleh Allah Subhanahu Taala, iaitulah disebut sebagai sifat qanaah. Maka oleh sebab demikianlah Nabi mengajar pada sahabat, Nabi mengajar pada diri kita supaya sentiasa syukur pada Allah dengan pemberian Allah. Kadang-kadang orang naik kereta, orang naik motor, bila dia naik motor dia tengok orang naik kereta, oh sedapnya kalau naik kereta, dia kata kalau, kan. Jadi Nabi juga ajar jangan sebut kalau-kalau, selalu jangan sebut kalau, sebutlah dengan nama Allah. Maknanya kita kalau teringat sesuatu, insya-Allah ke, sebut perkataan-perkataan disebut perkataan yang baik.
kalimah tayyibah. Jangan sebut kalaulah begini, kalaulah begini. Jadi suatu kita sebut kalau. Jadi kalau tu adalah tanda seseorang itu tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku pada dia. Jadi oleh sebab itu jangan sebut kalau, sebutlah innalillah ke, sebutlah alhamdulillah. Sebaiknya sebut alhamdulillah macam mana Sayyidina Umar selalu sebut. Sampai dia dapat musibah pun dia sebut alhamdulillah. Sebab apa? Sebab musibah ini tidak setanding kalau Allah bagi musibah, iaitu Allah rentap nikmat iman pada diriku. Jadi selagi Allah tak tarik nikmat iman, selagi itulah disebutkan aku ni masih lagi duk nikmat yang baik lagi di sisi Allah SWT. Makanya untuk akhir sekali, kalau seorang itu kufur, maknanya tak mau syukur pada Allah, maka Allah akan datangkan azab. Di antaranya Bani Israel tadi, mereka dapat kehinaan dan kepapaan. Apa contoh dalam sejarah mereka? Mereka duduk di dua buah kota. Pada zaman itu, mereka selepas zaman Nabi Musa seterusnya, mereka duduk dua kota. Satu kota Israel dan kota Judah. Dua kota ini telah dibuat oleh Nabi Daud AS. Panjang lagi cerita itu tuan-tuan. Tapi nak cerita, dua kota ini selepas pada itu berlaku kerana mereka tak bersyukur pada Allah. Allah hantarkan tentera dari tempat lain menyerang tempat mereka sehingga hancur bandar mereka dan mereka dihalau daripada negara mereka. Pertama, tentera Babylon. Yang kedua, selepas pada itu mereka dah selesai, mereka selamat kembali ke negara mereka, ke kota Judah. Tapi Allah hantar pula tentera lain mengmusnahkan mereka. Bukan Allah hantar, maknanya mereka sendiri dimusuhi oleh orang lain, iaitu dia hantar tentera Rom sehingga mereka tu habis, hancur tempat ibadah dan kampung halaman dan kota mereka. Dan itulah disebutkan sebagai, yang pada bahasa mereka, diaspora, iaitu mereka tak ada tempat nak pergi. Yang itulah merupakan janji Allah pada surah Maidah tadi, yatihuna fil ard. Kamu engkar perintah Allah, mungkin sekarang kamu tak rasa, tapi satu ketika kamu akan merasakan bahawa benar janji-janji Allah SWT itu. Yang inilah pengajaran bagi diri kita. Semoga kita sentiasa menjadi hamba yang syukur dan qanaah, dan sentiasa melihat nikmat Allah sebagai pemberian yang besar daripadanya, dan sentiasa mengucapkan alhamdulillah dalam setiap dan setiap zikir kita, mengucapkan syukur pada Allah, dan kita zahirkan kesyukuran kita dan qanaah kita dengan kita mempersegerakan ketaatan pada Allah dan melakukan sebanyak-banyak kebaikan sebelum kita bertemunya, dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah. Semoga kita dijauhkan daripada sifat Bani Israel ini dan menjadi kita di kalangan orang-orang soleh, berjaya di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Yang baik pada Allah SWT. Sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Semoga Allah SWT berkati pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'atin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.